Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 22 Jun 2023 bersama saya Nusyah Muhammad Amin. MIC mencabar ahli MKT UMNO Lokman Adam membawa resolusi mengeluarkan parti komponen itu dari gabungan BN. Ketua Penerangan MIC Arti Nalan membuat cabaran sedemikian susulan kenyataan Lokman bahawa UMNO tidak perlu memberi layanan istimewa kepada MCA dan MIC yang tidak mampu menarik sokongan China dan India. Tinalan turut menempelak Lokman yang ingin mendapat publicity murahan dengan mengeluarkan kenyataan secara sinis. Sementara itu, Tinalan mendakwa UMNO adalah punca sokongan pengundi India dan China merosot kepada BN. Ini kerana menurut Tinalan, pemimpin UMNO beberapa kali telah mengguris perasaan masyarakat India. Sementara itu, Naib Presiden MCA Tilian Ke berkata peranan menyerang parti itu telah diambil alih oleh Lokman. T malah mengucapkan tahniah kepada DAP kerana Lokman yang dahulunya berseteru dengan parti itu kini menjadi jurucakap dan pembela mereka. T juga mengingatkan Lokman supaya tidak biadab seperti DAP yang pernah gelar parti itu sebagai anjing UMNO dan kini dia pula melabel MCA dan MIC sebagai biawak hidup. Baik, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution menafikan kenyataan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin yang mendakwa dihalang pulang ke Malaysia. Saifuddin berkata kerajaan tidak pernah menghalang Raja Petra untuk pulang tetapi haruslah memohon secara rasmi kepadanya. Jelas Saifuddin, Raja Petra perlu menggunakan saluran betul dan mempunyai dokumen lengkap jika ingin pulang. Raja Petra sebelum ini dalam satu video pendek mendakwa kerajaan dan polis menghalangnya pulang walaupun pelbagai cara sudah dilakukan. I tried to go back to Malaysia banyak kali semenjak tahun 2013 lagi. 10 tahun dulu saya negotiate baik dengan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Bukit Aman, minta bantuan kabinet, dua menteri kabinet, tapi mereka tak mahu saya balik ke Malaysia. Pasport saya tu renew. Kerajaan Malaysia tak mahu saya balik ke Malaysia kerana takut saya ni akan menjadi bahaya kepada kerajaan. Itu alasan yang mereka beri. Mereka lebih nak saya duduk di London, biarlah saya menulis ke, saya buat video. Asal saya tak turun ke Padang, ceramah di kampung ke, di merata tempat dan kerajaan akan menghadapi masalah. So bukan saya tak mau balik. Kerajaan tak mau saya balik ke Malaysia. Pada 2009, Raja Petra menghilangkan diri selepas 2 waran tangkap dikeluarkan terhadapnya selepas gagal hadir ke mahkamah. Ia bagi perbicaraan menerbitkan artikel berbau hasutan dan memfitnah melalui laman webnya. Baik, kita ke berita seterusnya. Gerakan hari ini meminta maaf secara terbuka susulan kenyataan dibuat seorang ahli parti mengenai kaki tangan awam di negara ini. Selain ditujukan kepada orang ramai, gerakan turut mengemukakan permohonan maaf tersebut kepada parti komponen PN iaitu PAS Serta Bersatu. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan dia berasal daripada ahli gerakan sebagai semangat satu hati, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saya pada hari ini Maka Kiong sebagai Setiausaha Agung ingin memohon maaf kepada kenyataan yang diberikan oleh ahli gerakan dari akar umbi tersebut. Dengan itu saya menyusul jari 10 jari untuk pohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya penjawat awam. Ya, saya minta maaf. Dan saya juga mengambil kesempatan ini meminta maaf kepada rakan-rakan seperjuangan kita, iaitu Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu. Ya, mereka itu turut menerima tempias pada kenyataan tersebut. Terdahulu tular kenyataan dibuat seorang ahli gerakan yang memperkenalkan dirinya sebagai jurucakap parti itu bagi kawasan Dun Sungai Pinang, Mok Kok Un. Mok berkata penjawat awam di Malaysia ini merupakan beban kepada negara.
Dengan kehangatan PRN semakin hampir, Malaysia kini menerbitkan satu halaman khas untuk pembaca mensimulasikan keputusan PRN akan datang berdasarkan keputusan PRU 15 lalu. Projek ini dihasilkan oleh rakan sekerja kami yang menghabiskan tenaga dan masa bagi menghasilkan yang terbaik untuk anda. Boleh scan QR Code yang tertera untuk menderma bagi menyokong lebih banyak kerja seperti ini. Sebelum itu, mari kita lihat simulasi di halaman khas ini bagaimana ia berfungsi. Produk baru dari yang baru dimenangi. Berita seterusnya. Inspektor Sheila yang beberapa kali videonya tular memarahi anggota polis bawahan dan orang awam baru-baru ini sudah digantung tugas. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, arahan itu berkuat kuasa sehingga proses siasatan ke atasnya selesai. Di peringkat kertas siasatan, itu di bawah kanun kesiasaan, di bawah siasatan tata tertib, itu di bawah Jabatan Integriti. 2 dan juga 6 kertas siasatan. SJT, unit siasatan jenayah terkelas. Ya, dia letak di bawah unit siasatan. Instead dia masih bertugas lagi lah kiranya. Dia tahan kerja. Dia tahan kerja. Dia tahan kerja. Okey, sorry. Dia tahan kerja. Kerja bila? Kerja bila? Last week. Minggu lepas. Minggu lepas. Sorry, ada keadaan yang terhadap Itu biar pasukan polis dia ada stigma pemeriksaan dia lah kan. Dato' Suri, ada sebut 6 kertas siasatan oleh Chief itu sejak bila berkaitan dengan kes yang baru-baru ni ataupun ada kes sebelum ni? Saya tengok kes yang pertama adalah video tular di Taman Syed Gombak, itu baru kan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan memarahi, mengaibkan 4 anggota polis di Taman Syed Gombak, baru kan. Kemudian bertengkar dengan orang awam di tempat parking. Baru. So kes-kes macam tu. Arahan tahan kerja. Sehingga bila nanti? Kita akan tahan kerja bergantung kepada siasatan yang telah buat, dan jika pegawai ini dituduh di mahkamah, satu tahan kerja, dan sehinggalah dia disampaikan akan kesalahan tersebut. Dalam perkembangan yang lain, komen bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengenai penganugerahan pingat kebesaran kepada Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat tidak menyinggung keluarga dan waris. Anak bekas Menteri Besar Kelantan itu, Nik Abdul Nik Aziz, percaya insiden tersebut boleh difahami oleh orang ramai. Sebaliknya, Nik Abduh mendakwa Laskar Cyber yang memainkan isu tersebut untuk kepentingan pihak tertentu. Memetik utusan online, Nik Abduh berkata sidang media Mahathir itu sebenarnya mahu mengkritik kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Menegaskan keluarganya faham kenyataan dibuat itu, Nik Abduh menjelaskan Mahathir hanya mempersoal keputusan kerajaan memberi pingat Panglima Setia Mahkota (PSM) kepada Lim Kit Siang. Ini kerana menurut Nik Abduh, Mahathir menganggap perjuangan Nik Aziz tidak boleh disamakan dengan perjuangan Kit Siang. Terdahulu, Mahathir secara sinis mengundang ketawa pemimpin yang hadir semasa sidang medianya selepas ditanya mengenai penganugerahan pingat yang membawa gelaran Tan Sri kepada Nik Aziz. Turut menerima pingat PSN tersebut daripada Yang di-Pertuan Agong ialah veteran DAP Lim Kit Siang. Mahathir berkata, dengan pingat tersebut, Nik Aziz dan Kit Siang kini adalah setaraf.
Baik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim harus mengetepikan kepentingan peribadinya dan mempercepatkan kelulusan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KSP. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor berkata dia telah berusaha sedaya upaya untuk merealisasikan projek itu yang terletak di dalam perbandaran Kedah Aerotropolis. Kita bawa kepentingan negeri. Kalau ada pihak yang menahan tu ada kepentingan peribadi, kena ketepikanlah. Kalau dia kata dia tak ada kepentingan peribadi, dia kena lepaslah projek itu. Apa-apa yang boleh dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan tu untuk memudahkan proses. Saya tinggal kelulusan federal saja. Kalau federal lepas, dulu masa mesyuarat Majlis Fizikal, dia kata NASP, National Airport Strategic Plan. Semua projek airport kena tunggu NASP siap. Tapi sebelum NASP dijalankan, dia umum airport Pening dan airport Subang. Pasal apa? Pasal apa boleh pergi umum sebelum NASP dilaksanakan? Boleh pula. Kan ni sebut dalam belanjawan tu. Jadi saya kata ada benda yang tak betul ni. Pasal apa hak tu boleh dikecualikan daripada NASP? Kan? Kenapa kita tidak? Tapi memang macam tu lah. Kepentingan politik kerana dia ada kepentingan di Pulau Pinang. Dan dia ada kepentingan di Selangor, Subang. Kan? Negeri apa? Negeri kita, negeri lain, parti lain. Jadi, tak diberi muka lah. Bagi maklumat salah, kata swasta batal. Macam mana nak batal projek ni? Kerajaan punya, bukan swasta punya. Korang tu tak reply surat kita, kata kau tu tak sanggup. Korang tu call dia. Mana boleh call dia? Call kita lah. Kita yang buat pelantikan. Mac lalu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke menafikan kerajaan menolak cadangan pembangunan KSP. Menurutnya, kajian NASP berhubung projek tersebut masih belum dimutamatkan. Pada bulan yang sama, Kerajaan Negeri Kedah turut merayu Putrajaya membenarkannya melaksanakan kerja-kerja pengambilan tanah bagi membina cadangan kompleks terminal lapangan terbang itu. Dalam pada itu, dakwaan ahli Parlimen PAS bahawa Datuk Seri Anwar hanya menggunakan program bertemu mahasiswa di universiti dan tidak memberi tumpuan kepada keadaan ekonomi negara disifatkan sebagai tuduhan selektif dan berniat jahat. Ahli Parlimen Gopeng Tan Karhin berkata, dakwaan itu juga didakwa sengaja dibuat untuk menggambarkan Anwar tidak membangunkan ekonomi negara dan semata-mata untuk menarik sokongan belia untuk 6 PRN akan datang. Menurut Tan, hakikatnya Anwar telah memperkenalkan 3 tonggak utama iaitu meluaskan pelaburan mampu milik dengan pengurahan duti stem saham, menarik pelabur untuk menyokong pembiayaan PKS serta pembaharuan struktur untuk pasaran modal dan transformasi ekonomi. Dalam perkembangan yang lain, Anwar menjemput warga Negeri Sembilan untuk ikut serta dalam sesi temu Anwar pada Sabtu ini di Universiti Sains Islam Malaysia Nilai. Anwar menerusi ciapan di Twitter berkata, dia menafikan soalan dan pendapat semua pihak dalam sesi santai dan penuh harmoni bagi meraihkan perbezaan serta pandangan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.